Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap-harap semua masih bersemangat lagi. So, hari ni kita nak sambung lagi. Ini mungkin terakhir lah untuk angle and tangents of the circle. Kita dah belajar angle. Ingat ya, properties yang untuk part 1 tolonglah bagi ingat. Sebab bila kita masuk tangent, dia akan combine semua sekali properties. Sebab tu jadi bahaya tu. So, kita kena tahu semua properties dia. Kalau gini, kena jadi gini. Kalau gitu, kena jadi gitu. Maksud dia macam tu. So, hari ni, tak nak buang masa, kita tambah lagi 3 properties. Tapi dia bukan berkaitan sangat kepada angle. Sebab sekarang ni dia akan banyak more to the tangent. Dia more to the tangent. Tangent tu apa kan? Tangent tu apa? Semua kena tahu dulu. Pengenalan mengenai tangent. Sampai tingkatan 5 pun kamu kena tahu. Apakah itu tangent? Nanti belajar metrik nanti, dia akan cakap juga. Tangent. Ada semua berkaitan dengan tangent. So, what is a tangent? Itu semua cikgu nak tanya dulu. Tangent, selalunya of the circle, mestilah ada satu circle. Okey, di manakah tangent dia? Ataupun setengah orang sebut garisan tangent. So, apa jawapan kamu? So, jawapan dia adalah di dalam circle, wujudnya, apa dia? Ada berapa banyak tangent yang kita boleh lukis dekat circle? Sebenarnya, ada orang cakap, bukan cikgu cakap, orang cakap. Dia kata, infinite. Dia ada terlalu banyak tangent. So, first kali kita kena tahu, tangent adalah satu garisan. Ni definition dari segi gambar yang cikgu tunjuk. Adalah satu garisan yang menyentuh bulatan pada satu titik sahaja. Macam mana tu cikgu? Okey, contoh. Kita ambil satu pembaris. Kita garis sahaja kat sini. Kita buat dia punya tangent. Tarik saja. Dia langgar tangent. Kita tutup kita punya pembaris. Kita padam definition dia tadi. Kita padam anak panah ni. Ini adakah dinamakan dia tangent? Ya, dinamakan tangent sebab dia adalah satu garisan. Ini garisan dia, yang warna hijau, menyentuh bulatan ni warna merah, menyentuh pada satu titik sahaja. Nampak? Itu nama dia garisan tangent. This one is a tangent. Sebab tu cikgu cakap tadi, sebenarnya dia ada infinite, ada banyak sangat. So, kat mana kita boleh lukis? Sebenarnya, macam-macam kita boleh lukis. Sini boleh, sengit lagi, sengit lagi. Macam-macam kita boleh lukis. Banyak-banyak kita boleh lukis. Macam ni. Sini lagi. Tarik sini. Sini lagi. Dengan syarat, dia cuma sentuh satu titik sahaja. Boleh? So, dia ada infinite terlalu banyak. So, kena faham dulu apakah maksud tangent. So, sampai tingkatan 5 kena tahu dah. Oh, tangent. Okey, aku tahu dah satu bulatan, ada satu garisan. Macam tu. Kena satu titik sahaja. Boleh anak-anakku, sebelum kita masuk kepada 3 properties penting yang berkaitan dengan tangent. Sebelum ni tak ada kaitan dengan tangent. So, sekarang ni ada kaitan dengan tangent. Boleh? Properties yang pertama, cikgu padam ni semua. Cikgu padam supaya cantik kita punya whiteboard. So, yang pertama, kita nak tunjuk kalau ada satu bulatan. Okey, boleh. Kita buat satu tangent. Cikgu garis satu mana-mana tangent. Cikgu buat kat sini lah. Cikgu garis dengan pen merah. Ini garisan tangent. Dekat mana dia punya center of circle? Cikgu buat kat sini tengah-tengah. Okey, titik dekat mana? Titik dekat hijau. Betul. Okey, kalau titik dia dekat hijau, titik tu, bila titik tu bergabung dengan center of the circle, bermaksud tak ada argument, memang 90. Sini 90, sini pun 90. Boleh ke tidak anak-anakku? Boleh ke tidak? Ini properties nombor 1 sangat simple. Ini number 1. Boleh? Boleh. Kita kecilkan sikit. Kita pergi kepada number 2. Tak nak buang masa. Sebab nanti kalau kita lama-lama dia lupa kan. So sekarang ni cikgu lukis lagi. Okey, ni circle. Boleh. Cikgu lukis tangent begini pula. Ini center. Okey, center ke tu? Okey, center. Contoh, cikgu buat tangent macam ni. Cikgu ambil lah. Tangent boleh banyak-banyak kan? So, cikgu buat macam ni. Satu lagi tangent, cikgu buat ke bawah. Okey, ada 2 tangent, betul?
Yang ni tangent, sebab tu dia ada S. Dia bukan tangent sahaja. Sebenarnya kita nak cuba menyelesaikan masalah berkaitan dengan banyak tangent. Dua tangent. Tiga tangent tak adalah. Dua tangent selalunya dalam soalan kamu. So, bila ada dua tangent, tutup ini. Okay. So, dekat sini, contoh, apa yang kita belajar daripada properties number 1 tadi, titik ni pergi ke tangent, sini 90, betul? Sini ke sini pula, 90. Boleh? Okay, boleh? Ada masalah? Tak ada masalah kan? Okay, kalau yang ni 90, sini 90, tambah dengan kat sini, tambah dengan kat sini, sama dengan berapa? Quadrilateral punya sama dengan sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini, akan jadi 360. Ataupun, kita buat macam ni lagi. Kita buat satu garisan yang membelahkan dia ni. Contoh, cikgu bagi A, B, C lah. A, B, C. Ni O. Selalunya O. Titik tengah memang O selalunya. So, dekat sini, kita boleh cakap apa? Yang bahagian sini, nampak tak bahagian dalam ni? Sini sama dengan sini. Sama. Yang bahagian dalam ni, sini tepi, sama juga dengan yang bahagian bawah ni. Sama. Boleh. Dia memang kita boleh buat conclusion macam tu. Sebab dia akan dapat sama. Okay, ataupun dipanggil apa? Cikgu lupa dah dipanggil apa. Maknanya dia sama. Okay. So, boleh yang tu faham. Nanti kita akan follow soalan. Tengok macam mana nak jawab. Okay. 3. Properties yang ketiga adalah ada satu bulatan. Sebab semua berkaitan dengan tangent kan. So, cikgu kena lukis satu tangent dulu. Cikgu tak boleh main jawab je. Cikgu kena buat satu tangent dulu. Sebab semua kita punya properties berkaitan dengan tangent. Cikgu ambil tangent ni. Okay. Ada tangent. Titik dekat mana anak-anak? Titik dekat mana? Titik dekat sini lah cikgu. Okay, good. Titik dekat situ. Kalau titik ini mewujudkan segitiga. Segitiga ni semua kena sentuh dinding. Contoh cikgu ambil sini dengan sini. Sini, gini, sini. Boleh? Cikgu zoom sikit. Walaupun tak cantik. Tapi bayangkan dia seolah-olah dia perfect, cantik. Okay, bila dia ada tangent, titik yang satu ni, dia membentuk segitiga. Ingat yang sini dengan sini kena sentuh dinding. Baru boleh kita gunakan dia punya properties. Contoh, kalau dekat sini 70, dia akan jadi dekat lawan dia ni, opposite dia akan jadi 70. Boleh nampak tak? Kalau dekat sini, ingat dekat sini 98, contoh ini contoh. Dekat mana 98? Dia punya langkah sikit. Dia langgar longkang, ni longkang dia, langgar, so akan jadi 98. Oh lah, dah buruk sangat cikgu, tak cantik. Okay, kita buat lain. Kita bagi contoh lagi. Cikgu lukis satu bulatan. Cikgu buat tangent. Okey, puas hati. Okey, titik dia. Okey, kalau titik dia ni membentuk segitiga. Ini kena ada sini. Dia tak boleh tempat lain. Tak boleh kat sini. Tak boleh. Tak boleh macam ni, macam ni, macam ni. Tak boleh. Dia tak boleh pakai. So, dia kena pakai apa yang cikgu cakap tadi. Contoh 1 kat sini. Nombor 2 point kat sini. Nombor 3 point kat sini. Contoh. So, dia akan jadi macam ni. Sini. Nama contoh. Tak boleh 90. Nanti dia pakai properties lain pula. Okey. Ini. Tarik. 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 So, sini sama dengan sini. Gitu. Satu lagi. Yang sini sama dengan sini. Gitu. Boleh faham tak? So, 3 ni saja untuk kita mantapkan. Nanti kita akan masukkan konsep trigonometri. Trigonometri kita akan pakai juga. Okey, trigonometri cikgu ni lah sikit. Cikgu akan letak link di atas. Kamu akan tengok kalau siapa yang masih lagi tak tahu trigonometri macam mana nak cari, tekan kalkulator inverse cos ke inverse sin ke. Contoh nanti kamu akan jumpa macam ni Contoh ni contoh cikgu bagi. Macam ni contoh. Okey. Sini A, B, C. Ni contoh. Sini 3, sini 4. Okey, macam mana cikgu nak cari angle dekat dalam ni? X.
Sini 90, bayangkan. Sebab trigonometri kena apply dekat 90 degree sahaja. Sudut tegak. So, macam mana nak cari nilai X? Ini ada dalam video yang cikgu dah link ke atas. Pin, tolong tengok siapa yang masih tak faham. So, yang ni kita kena gunakan konsep sin, cos, tangent. Trigonometri. Mana satu yang boleh guna? Sekarang ni ada opposite dengan adjacent. Opposite, adjacent, kita pakai tangent. Tangent X sama dengan toa. Ni, so, cah, toa. Ini bagai toa. So, opposite dia 4/3. Gitu. So, X sama dengan inverse tangent 4/3. Tekan inverse tangent macam mana dalam kalkulator, boleh tengok video tu. InsyaAllah boleh bantu kamu. Okey, tak nak buang masa. Ingat ya, properties dia tadi. Boleh ingat tak sekarang? Cikgu bagi masa. Untuk snap dulu. Kita pada ni. Boleh snap dulu 3 properties yang sangat penting untuk kita selesaikan. Selesaikan apa? Selesaikan kita punya masalah nanti. Okey, kita pergi terbang. Mana terbang? Okey, kita pergi kepada 6.3 tangent to a circle. Okey, yang ni senang je, kamu boleh buat. So, dia tanyalah sama ada dia suruh determine, ini yang cikgu masuk basic dulu, determine whether the MN is a tangent. So, tangent dia kena sentuh satu titik saja. So, this one, satu titik saja. So, dia akan jadi correct. This is tangent. Gitu like that. Sini, tak kena, tak boleh. Sini, tak boleh. Sebab bila dia tarik nanti, contoh kenapa tak boleh yang ni? Nombor 2 ni. So, bila dia tarik nanti, dia akan jadi 2. Kan? So, tak mau. Dia nak satu saja. So, this one is no. Boleh? Ini simple. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, ini pun basic juga. Dia nak tengok kamu kemahiran kamu melukis juga. Okey, ini cikgu tak nak cakap banyak. Okey, dia suruh kamu lukis. So, macam mana? Kamu ada belajar juga sebelum ni cara nak melukis. So, cikgu boleh tunjuk sikit saja. Kita pergi kepada zoom nombor 1. First kali, step dia, ambil kamu punya compasses ataupun jangka lukis kamu. Di sini bang. Sebab kita nak buat garis tangent ni, dia suruh kita buat garis tangent. Dia suruh kita buat garis tangent. Lukis satu garis tangent yang melalui titik ini. Itu maksud dia. So, cara dia senang je. Kamu tarik dulu garisan ni. Ambil baris. Garis dulu. Sebab cikgu tak ada compasses kat sini. Kalau ada, cikgu tunjuk. Sebab dia tak ada. So, gini. Macam mana nak buat garisan dia? So, kita boleh letak kita punya tajam dekat sini. Tanda sini. Tanda sini. Boleh. Lepas tu, letak tajam dekat sini pula. Tanda atas. Tanda bawah. Lepas tu, letak tajam dekat sini pula. Tanda sini. Tanda bawah. Lepas tu, kita boleh gariskan garisan dia. Inilah garisan tangent yang sebenar-benarnya untuk melukis. Ya. Itu kena faham lah tu. Yang ni tak apa tepat sebab cikgu pakai tangan cikgu. So, kalau ada ni, kamu boleh lukis. Senang saja, benda yang sama juga. Boleh buat untuk nombor 2 dengan nombor 1, nombor 2. Boleh, harap boleh cubalah. Nanti kamu tak payah pening-pening kalau dia tanya soalan. Tapi, mostly takkan dia nak tanya soalan macam ni kan. Tapi kita tak tahu. This one is a basic thing. Kadang-kadang dalam exam pun sekarang dia suka tanya yang benda-benda yang paling orang tak ambil kisah kan. Nanti dia akan tanya. Okay, tak nak buang masa. Kita terus kepada soalan C. Okey, yang ini cikgu nak bagi tahu sebenarnya dia pakai properties number 1 tadi. Ni number 1. Properties number 1 tadi apa? Okey, cikgu ulang balik sikit. Ada bulatan, ada tangent. Sentuh garis tengah, sini confirm 90, sini 90. Itu yang dia pakai. Dia pakai. So, cikgu boleh tunjuk sikit contoh. Kita pergi kepada soalan example. Boleh? Ini tangent. Dia mesti sebut lah. Kalau dia tak sebut pun, kamu kena tahu dah. Garisan ini, nampak garisan AC tu. AC ni, nampak? Sebenarnya memang adalah tangent. So, dia garis ke sini. Ini confirm 90. So, segitiga berapa anak-anakku? Jangan tak tahu 180. Minus 90. Minus 21. Ini dia. So, the answer is 69. Nak buat ini pun boleh. Tak nak buat pun tak apa. Dia punya degree tu dekat atas. Markah penuh juga untuk dia. Okey. Boleh. Okey. Kita pergi soalan nombor 1 sikit. Jangan ingat dia tanya kepada satu properties tu je. Dia akan recap yang part 1. Cikgu bagi banyak-banyak properties tu. Kamu kena tahu juga yang tu. Jangan tak tahu. Okey. Sekarang. Apa yang kamu nampak dekat sini. Apa yang kita boleh pakai. Okey. Ini kita pakai properties number 1. Macam mana cikgu nampak cikgu? Laju tu cikgu nampak. Ya, cikgu nampak dengan jelas. Sebab ini, tengok tu. Segitiga ni. Dekat mana dia punya length of arc? Length of arc dia cikgu warnakan warna hijau.
Untuk yang ni pula, ni hijau kan? Okey, cikgu padam ini. Merah pula. Yang ini pula, length of arc dia sama lah cikgu. Okey, dia boleh pakai properties nombor 2, silap. Dia akan jadi di tengah adalah 2 kali ganda. So, this one is 50. Satu lagi, this one is tangent sayang. 90. So, 90. 50, 140. Balance berapa? X sama dengan 40. Boleh tak? Circle ni dia kena tenang. Dia kena fokus. Betul-betul. Kita nak keluarkan properties nombor berapa ni. Boleh pakai properties ke tak ni? Ni boleh ke tidak? Okey. Kita pergi seterusnya. Cikgu bantu kamu lagi. Okey, dekat sini. Nah, gua mana ni? Macam mana buat? Anyone? Cikgu, saya tahu. Kalau boleh, tips soalan ni, kena tulis apa yang kamu rasa properties dia. So, sekarang cikgu rasa ini adalah 90. Tulis saja 90. Cikgu tengok segitiga yang besar pula. Jangan tengok yang kecil dulu. Nanti kamu tak dapat jawapan. Tengok yang besar. So, bila 90 dekat sini, 68 dekat sini, berapa dekat sini? Tolong kira. Tekan kalkulator. Ambil kalkulator. Kira. 158, 22. So, this one is 22. Okey, ingat pula. Ini nak pakai, dia nak cari apa? Dia nak cari X. So, 22. Ini adalah sudut di tengah-tengah. Mempunyai apa? Arc dia sama. Sini. So, this one is double. So, X sama dengan 44. Siap. Kadang-kadang kat sini dia tak perlukan dia punya jalan kira. Kadang student tu, kalau dia dah dapat tengok, kamu tulis je dekat atas ni. Tadi 90. Nanti kita akan bagi markah di atas lukisan kamu. Tulis dia doa pakai pensel. Jangan pakai pen. Kalau salah, susah nak padam. Okey. Boleh kita cuba yang last kali? Okey, 43. Sini 90. 90. So, atas ni kita akan dapat berapa anak-anakku? 180 tolak 43 tolak 90. Tolong tekan kalkulator untuk cikgu je. 47. Soalan dia nak 47. So, 47. So, 47. Soalan dia nak yang mana satu kan? So, kena tahu juga yang itu. So, sekarang ni apa lagi yang kita perlu tahu dekat sini? Macam mana nak dapat? Kena tengok betul-betul. 47 dapat. Tapi itu bukan dia punya jawapan. Jawapan dia nak cari X. So, bagaimanakah untuk kita mencari jawapan yang ini? Cepat, tolong cikgu. Cuba 90. Okey, boleh? Macam mana? Dapat dah? Cikgu pun tengah tengok sikit. Macam mana nak buat kan? Okey, cikgu nampak. Satu properties yang kalau dia daripada titik tengah, dia mempunyai radius yang sama. Radius yang sama, so bermaksud dia akan jadi apa? Dia akan jadi sama, angle dia akan jadi sama. So, X kat sini dengan kat sini sama. Boleh? So, senang sahaja. Kita dah ada ni, segitiga ni. Cikgu buat magic yang ni. Cikgu buat tu keluar. Cing. Ni 47. So, ini sama. So, bermaksud sini dengan sini sama. So, 180 minus 47. Tolong kira. Dapat 133. 133 pula kita bahagi dengan 2. Kita akan dapat 66.5. Okey, sekarang kita masuk pula seterusnya. Tadi dah satu properties. Sekarang kita pergi kat sini pula. Okey, ini properties dua tangent. Ingat tak kita cakap sama kan? Okey, kita jangan buang masa kita. Kita terus buat. Okey, kat sini apa boleh buat? Okey, cikgu cakap tadi. Kalau ada dua tangent, dia sama semua kan? Sebenarnya panjang dia pun sama. So, kita dapat tahu sudah 15. Panjang daripada sini sampai sini. So, bermaksud Y pula sama dengan 15 juga. Panjang dia pun akan jadi sama. Boleh? X pula berapa cikgu? Okey, ingat. Sini tadi berapa properties dia? 90. Sini 90. So, kita tolak sahaja. Yang ini segi kuadrilateral ya. Kuadrilateral sama dengan 360. 360 tolak 180. Yang 90 tadi. Tolak 134. So, jawapan dia 46. X 46. Dapat tak? Okey, sini 360. Ni, tengok ni cikgu tulis ni.
tolak 134, tolak 90, kat atas ni 90, kat bawah ni pun 90. Kamu akan dapat jawapan 46. Boleh? Boleh ke tak? Okey, cuba buat. Nanti kamu tengok boleh semula. Okey, kita pergi seterusnya untuk apply properties dia. Boleh juga follow tengok yang contoh sini, kamu akan nampak juga. So ini kita fokus kat sini. Okey, dekat sini ada masalah sikit. Sikit. Sikit ke? Banyak cikgu. Okey, sekarang ni macam cikgu cakap tadi lah. Dekat sini tak bagi nombor. Nampak tak apa yang cikgu nampak? Tapi kita tahu konsep dia. Ini tangent, sini tangent. So kita boleh apply tangent yang tadi kita belajar tu. Dia akan jadi sama je semua. Boleh? So kat sini first kali kita keluarkan yang ni. Alright, ini keluar. Sekarang nak cari apa? X dia sini Sekarang nak cari apa? Oh, X dia panjang kot. Kita tak pasti ni dia nak sudut ataupun panjang. Tak apa, kita bagi jawapan semua. Sini 3, sini 4. Kalau pakai teorem Pythagoras, ni 90 kan? Ni 90 kan? Dia akan jadi 5 dekat sini. Okey, mungkin X sama dengan 5. Ini soalan ni lah. Tengok pada jawapan belakang lah. Kalau tak ada, sebenarnya dia tak nak angle. Kalau dia nak angle, kita bagi juga. Okey, kalau dia nak angle sini macam mana? Kita pakai tangent. Ni kira dia tangent. Ini cikgu letak theta. Theta sama dengan TOA. Opposite dia 4, 3. So, kamu boleh tekan calculator. Tangent, inverse tangent, 4/3. Boleh tekan calculator inverse tangent. Kalau tak tahu, tengok. Tadi dah faham kot. Okey, dah settle yang tu. Okey, kita tekan dulu lah. Cikgu tekan lah. Nanti nak dapat jawapan kan. Inverse tangent 4/3. 53.13. Ini 53. Maknanya kalau dia nak X ni dia cakap angle. So ini pun 53.13. So dapat sini. So kita dah segitiga ni. Sini 90. Sini 53.13. So sini berapa? Tolak je lah. 180. Tolak answer. Tolak 90. Sini akan jadi 36.86. Ini bahagian atas saja. Nampak Y ni dia nak sampai bawah. Yang cikgu kira yang tadi, dia bahagian atas saja 36. Boleh. So kita darab sahaja dengan 2. So kita akan dapat 73.74. Atas, bawah dengan atas. Tambahkan. Okey. Boleh tak faham yang tu? Yang ini basic konsep. Sebelum ni punya topik, trigonometri, Socha Towa tu, itu kena tahu juga. Jangan tak tahu. Kalau tidak, kamu sangat rugi. Okey, kita dah habis 2 properties. Sampai cikgu selesaikan tu. Alhamdulillah. Harap-harap ada sinar dia. Kalau tak ada sinar, kena kembalikan sinar dia. Okey, sekarang kita pergi kepada yang terakhir, insyaAllah. Okey, kita pergi yang ni. Yang ni tadi properties yang ketiga. Cikgu cakap macam mana? Kalau ada satu bulatan, kita recap balik. Siapa lupa? Kalau ada satu bulatan, ada tangent. Dia buat segitiga menggunakan titik di tangent tersebut. Sini sama dengan sini. Dan yang sini sama dengan sini. Ingat dia bukan sini dengan sini. Ini jadi sini dengan sini bukan. Dia kena lompat ni, longkang ni, langkah masuk sini depan dia. Sini bersama juga, akan pergi ke depan dia. Okey, boleh? Okay, kita tengok contoh soalan. Okey, kita pergi pada contoh soalan. Kita akan cuba jawab yang ni supaya kamu lebih bijak dan pandai. Okey, so tengok betul sebab cikgu cakap circle ni kena betul-betul tengok. Boleh. Tengok macam mana nak buat. So sekarang ni 54. 54 dekat sini. Betul? So kita pakai properties tangent, ada segitiga, dia akan jadi 54 dekat sini. So, kita boleh buat 180 segitiga kan? 180. Tolak yang atas 24. Ni nampak ni. Tolak dengan 54. So, akan dapat bahagian X. So, X sama dengan 102. Boleh follow? Maknanya dia kena tengok sikit. Jangan buat tak tahu je. Sebab dia penting. So, soalan exam dia akan bagi gambar macam ni je. Dia tanya, find the value of X. Kamu dah tak tahu kan? Sebab property semua tak tahu. So, kena tahu dulu. Okey, kita cuba yang ini. Nampak macam menarik soalan ni kan. Okey, tak apa kita jawab dulu. So 53 dekat sini. Dekat mana 53 yang satu lagi? Cepat, 53 satu lagi dekat mana?
Kat sini sayangku. Betul. Pandai. Dia nak X. Sini kita tahu cikgu. Dia pakai properties apa yang ini? Yang ini dia combine daripada part 1. Cikgu dah nampak. Ini kita nampak cyclic quadrilateral. Dia sentuh semua dinding. Sekejap. Lukis dia duduk sikit. Dia sentuh cyclic ni. Dia sentuh ke empat dinding. Apa cikgu empat dinding? Ya, cikgu gunakan istilah dinding kat sini supaya kamu lebih nampak. Gitu. Sini tambah dengan sini sama dengan berapa? 180. Nampak tak sini? 87. Sini confirm lah 93. Betul ke? 180 tolak 87. 93. Lepas tu kita bolehlah cari nilai X. X sama dengan 180 tolak 93 tolak 53. Berapa jawapan dia? Tolong tekan kalkulator saat. Tolong cikgu. Itulah jawapan dia. Boleh? 34. Boleh ke tidak? Boleh. Alhamdulillah kalau boleh. Kita pergi kepada soalan yang lebih mencabar. Mungkin. Sebelum ni tak mencabar. Okey, kita pergi kepada sini. Okey. Kita nak buat macam mana ni? Cepat. Macam mana? Cepat. So, yang ini kita kena tengok betul-betul. Okey, yang ni cikgu dah nampak satu benda. Dia ada tangent. Ini tangent dia punya garisan. Dia buat macam ni. Betul. So, cikgu boleh cakap yang ini sama dengan kat sini. Boleh? Ulang sekali lagi. Kita ulang. Kita tak ada masalah. Boleh ulang. Nampak tangent. Properties yang tadi tu. Sentuh. Sini. Sini sama dengan bawah ni. Setuju Setuju kita buat. Tapi tu X cikgu. Tak apa. Memang dia saja nak susahkan kita. Sebenarnya situ memang X. Sini adalah X. Sekarang kita nampak tak segitiga yang besar ni? 1, 2, 3. Hasil tambah ketiga-tiga angle ni berapa? 180. Betul? So 180 sama dengan atas berapa? Atas saja X. Tak apa. Masuk saja. Kamu akan nampak nanti. Bawah berapa? Bawah 41 cikgu. Okey, 41. Tambah yang tengah-tengah sini berapa? 65 tambah X. Ini akan jadi 2X. Ni X dengan X, 2X. Tambah dengan 106. 180. Ini menggunakan teknik. Teknik apa? 180 tolak 106 bahagi dengan 2. Ini linear equation. So, kena mantap betul-betul. Ada orang cakap mantap Pak Abu kan? Itulah juga. So, kamu kena betul-betul faham dan tolong apply semua benda yang kamu dah belajar. Okey, seterusnya kita akan jawab soalan ini. Kita cuba jawab soalan ni. So, sekarang ni X, 2X. So, yang macam-macam tadi juga. Sini pun X. Okey. Takkanlah. Tapi kali ni tak ada kat sini cikgu kan? Ingat, dia telah mengingatkan kita kepada part 1 satu properties. Cikgu ada cakap. Kalau dia punya line ni adalah diameter, buatlah segitiga apa pun. Sini akan jadi 90. 90 Pak Abu kan? 90 sini. So, kita boleh tambah semua sekali. Yang ni tambah dengan yang ini dengan yang ini. Boleh nampak akan jadi 180. 180 tambah dengan X tambah dengan 2X tambah dengan 90 tambah X. Dia akan jadi begitu. 4X tambah 90. 180. So, 90. Ini kena pakai konsep linear equation. Cikgu tak boleh tolong kamu. 90 bahagi 4. Jadi berapa? Jadi 22.5. Boleh? So, cikgu dah bantu sikit. Nanti kamu cuba buat latihan. Dia kena buat latihan banyak kan. Kena tengok pada buku teks ada banyak soalan. Dan boleh tolong tengok. Okey, yang ni. Kita jawab last lah. Nampak macam ada sini. Nanti takut ada yang tanya. Dia suruh lukis. Draw the common tangent. Common tangent tu maksudnya kalau ada dua bulatan. Dia nak tengok tangent yang sama. Ini senang je lah. Ambil garisan. Cikgu ajar sikit. Kamu boleh tengok lah. Sini dekat sini dia punya tangent sama. Dua-dua sama. Okey, boleh? Okey, kalau kat sini. Tak naklah pakai baris ni susah. So, dekat sini tangent dia mana? Tangent dia kat sini. Alamak. Pakailah pembaris. Nanti kamu kata cikgu ni sembrono je kan. Kita buat macam ni. Inilah tangent dia. Ada dua tangent. Yang sama. Bila dia buat satu garisan, dia sentuh kedua-duanya. Dan membentuk tangent. Sini pula dekat mana? Ini pun benda yang sama juga. Boleh buat macam ni. Nampaklah. Ini boleh. Sini boleh. Sini satu lagi tertinggal. Tangent sama juga dekat sini. Boleh juga. Tak ada masalah.
Yang ni boleh cuba, dia sebenarnya boleh sini, sini boleh sini. Okey. Dia mungkin boleh juga ke sini, dalam sini. Dia mungkin terbalik pun boleh macam ni. Sini, dia mungkin juga boleh terbalik. Macam ni. Ha, gitu. Sini pun boleh juga sebenarnya. Ha, boleh nampak? Macam itulah maksud dia. Okey, kamu boleh cuba. Cikgu rasa itu saja. Ha, cikgu harap kamu berjaya untuk terus berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.